Ini D.B. Cooper. Dialah lelaki terhebat dalam perompakan pesawat. Pada petang 24 November 1971, seorang lelaki asing datang ke kaunter Northwest Orient Airlines di Portland, Oregon. Dengan wang tunai yang tiada, dia pun beli tiket sehala penerbangan 305. Tiketnya dibeli atas nama Dan Cooper. Saksi mata yang ada ketika itu cakap yang Cooper ni adalah seorang lelaki berkulit putih dalam usia 40-an. Rambutnya gelap, mata coklat, pakai sut perdagangan hitam, kemeja putih, tali leher hitam nipis dan berkasut coklat. Semasa naik tu, dia bawa satu beg bimbit dan dek kertas coklat. Bila dia dah naik pesawat, dia duduk kat tempat duduk dia 18 gigi di baris terakhir. Lepas duduk, dia pun pesan minuman, bourbon dan soda dari seorang pramugari. Tak lama selepas berlepas, Cooper serahkan satu nota kepada pramugari bernama Schaffner. Masa tu, dia duduk betul-betul kat belakang Cooper. Si Schaffner ni perlu ingatkan orang tu nak beruratnya. Dia pun terus simpan nota tu kat dalam dompetnya. Dia tak tengok langsung apa yang si Cooper ni tulis ketika tu. Cooper bersandar dan berbisik kat Schaffner. "Cik, lebih baik kau tengok nota tu. Aku ada bom." Schaffner terkejut. Cepat-cepat dia tengok balik nota tu. Kat kertas tu bertulis, "Cik, aku ada bom kat dalam beg. Aku mau kau duduk kat sebelahku." Schaffner ni terus bagi nota tu balik kat Cooper. Dia duduk kat sebelah Cooper dan melihat dengan senyap bom yang ada kat dalam beg si Cooper ni. Lepas dah bagi Schaffner tengok, Cooper tutup balik beg dia dan dia bagi Schaffner ni tulis satu lagi nota berkenaan dengan tuntutan yang dia nak. Cooper nak wang tebusan berjumlah $200,000, 4 buah payung terjun dan minyak pesawat perlu disediakan di situ sebaik sahaja pesawat tu mendarat. Schaffner bangun, bawa nota tu kat kokpit dan maklumkan kat juruterbang yang sedang bertugas. Juruterbang kemudian dia suruh si Schaffner ni terus duduk di dalam kokpit untuk baki penerbangan yang ada dan mencatat peristiwa yang berlaku. Kemudian dia pun hubungi pihak trafik kawalan udara Seattle Tacoma Airport tentang benda yang menjadi kat pesawat. Presiden Northwest Orient terus keluarkan arahan untuk bagi kerjasama penuh kat Cooper ni. Dia tak nak benda tu jadi tragedi pula nanti kan. Dengan si Schaffner yang masih ada kat ruangan kokpit, Cooper ni pula terus menahan seorang lagi pramugari bernama McClough untuk duduk kat sebelahnya. McClough ni bertindak sebagai penghubung antara dia dan kru penerbangan di dalam kokpit. Dia tambah lagi tuntutan dia. Bila dah mendarat kat situ nanti, rak bahan api tu mestilah dah penuh dan semua penumpang kena kekal duduk semasa dia tengah bawa wang tu naik ke atas kapal. Dia jadi akan lepaskan semua penumpang bila dia dah selesai ambil wang tersebut. Benda terakhir yang dia bawa masuk ke dalam pesawat adalah 4 buah payung terjun dia. Sebaik saja semua benda yang dia nak dah ada kat depan mata, dia pun lepaskan ke semua 36 penumpang yang ada. Itulah syarat pertukaran untuk bahan tuntutannya. Namun, ia tak habis kat situ je. Cooper telah menahan beberapa orang anak kapal dan pesawat tu pun berlepas semula. Mereka mengarahkan laluan ke bandar Mexico. Seorang pegawai FAA meminta bersemuka dengan Cooper, tapi dia tak nak. Dia bagi pelan penerbangan kat juruterbang di mana mereka kena guna laluan tenggara ke arah bandar Mexico dengan kelajuan udara minimum tanpa menghentikan pesawat. Dia nak dorang gerak dalam 100 knot pada ketinggian 10,000 kaki. Dia pendaratan pula mesti kekal digunakan sementara kepak sayap diturunkan 15 darjah dan kabin mesti kekal tiada tekanan. Pegawai pertama letak zat cakap kat Cooper, kalau mereka terbang dengan kelajuan gitu, ini akan menghadkan jarak pesawat tu kira-kira 1,000 batu. Maka, dorang kena isi bahan bakar kedua pula sebelum masuk Mexico. Cooper dan anak kapal berbincang dan mereka bersetuju nak isi minyak kat lapangan terbang Reno Tahoe. Lepas dah isi minyak, Cooper terus arahkan pesawat berlepas dengan pintu keluar belakangnya terbuka dan tangga udaranya dipanjangkan. Sekitar 7.40 malam, penerbangan berlepas dan hanya Cooper, McClough, Captain Scott dan pegawai pertama rentak sah dan juruterbang penerbangan Anderson yang ada ke atas kapal masa tu.
Diorang ikuti oleh 2 pesawat pejuang tanpa pengetahuan si Cooper ni. Masa diorang melepas tu, si Cooper suruh Mak Lau turunkan tangga belakang. Tapi Mak Lau cakap yang dia sebenarnya takut kena sedut keluar dari pesawat tu. Maka, kru penerbangan suruh dia datang ke kokpit dan ambil tali kecemasan. Bolehlah dia ikat diri sendiri ke tempat duduk, sementara buat benda yang Cooper disuruh. Tapi Cooper tak setuju. Bila Mak Lau ni dah dengar macam tu, dia pun minta Cooper ni potong beberapa tali dari salah satu payung terjun untuk keselamatannya. Sekali lagi, Cooper tak nak. Dia pun suruh Mak Lau ni pergi ke kokpit dan dia nak buat semua tu sendiri. Sebelum pergi, dia suruh Mak Lau ni tutup sekatan tirai di antara bahagian jurulatih dan kelas pertama. Selepas itu, Cooper tidak pernah didengar lagi. Sebelum pergi ke kokpit, Mak Lau ni merayu pada Cooper untuk dibawalah bom tu pergi bersama dengan dia. Dan masa tu, Cooper pun setuju. Mak Lau yang tutup tirai ni sempat melihat perbuatan Cooper yang tengah berdiri di lorong mengikat back brace iwang di pinggangnya. Dia adalah orang terakhir yang pernah melihat Cooper. Sekitar jam 8 malam, lampu amaran kokpit menyala, menandakan yang tangga belakang telah dipasang. Bila dah tengok gitu, diorang terbang lantas tekan intercom untuk hubungi Cooper sama ada dia ni perlukan bantuan. Dan Cooper memalas tidak. Itulah mesej terakhir dari Cooper. Kira-kira jam 8.13 malam, bahagian ekor pesawat tiba-tiba naik ke atas. Dan ini memaksa juruterbang mengembalikan pesawat ke tahap penerbangan normal. Dengan pintu belakang yang kekal terbuka dan tangga kekal dipasang, kru penerbangan masih lagi berada di kokpit. Tak tahu sama ada Cooper masih ada lagi tak kat pesawat tu. Mak Lau guna intercom kabin dan bagi tahu yang diorang kena naikkan tangga sebab dah dekat sangat dengan Reno. So mereka pun boleh mendarat dengan selamat. Dia ulang berkali-kali soalannya namun si Cooper tetap tidak menjawab. Pada 11.02 malam, dengan tangga yang masih dipasang, mereka akhirnya selamat mendarat di lapangan terbang Reno Tahoe. Semua ejen FBI, askar negara, timbalan sheriff dan polis Reno tetapkan perimeter khas keliling pesawat. Takut si Cooper dan Bobby masih ada lagi ke atas kapal tu. Kapten Scott yang ada ke atas kapal terus menggeledah kabin dan selepas pencarian selama 30 minit, skuad bom FBI mengesahkan kabin selamat. Selepas itu, bermulalah siasatan untuk menangkap si Cooper ni. Siapa je yang mereka syak memang terus kena soal siasat. Ratusan orang telah ditemu bual petunjuk dijejaki di seluruh negara tetapi apa? Mayam Cooper pun tak jumpa. Pada 6 Disember 1971, pegana FBI pada masa itu luluskan penggunaan SR-71 Blackbird tentera udara untuk jejak semula dan ambil gambar laluan penerbangan 305. Mereka nak cari barang-barang yang Cooper ni bawa masa dia melompat tu. Tapi, disebabkan penglihatan yang lemah, percubaan fotografi tidak berjaya. Berdasarkan unjuran komputer awal, John Cooper ni jatuh kemungkinan di antara empangan area di utara dan bandar Battleground Washington. Selepas siasatan, mereka rasa dia ni sebenarnya melompat ke atas batang Lexington, Washington. Sebulan selepas rampasan itu, FBI pun mengedarkan senarai nombor siri wang tebusan yang mereka bagi kat Institut Kewangan, Kasino, Neta Lumba dan semua perniagaan yang menjalankan transaksi tunai yang besar. Kemudian, mereka nyatakan yang zon pendaratan si Cooper sebelum ni tak tepat. Disebabkan pada masa itu, Cooper ni minta Kapten Scott memandu secara manual. Kemungkinan, zon pendaratannya lebih jauh ke timur. Pada 8 Julai 2016, FBI mengumumkan penyiasatan kes tudingan itu. Mereka lebih tertumpu kepada kes yang lebih besar dan mendesak. Tapi, mereka akan tetap juga terima apa jua bukti baru yang ada. Jenayah itu kekal sebagai satu kes rompakan yang tidak pernah diselesaikan sampai bila-bila.